Ya. Dengan sebab itu, kalau kita dalam pendidikan anak-anak pun, akidah adalah perkara asas, perkara yang penting. Bila akidah tu ditanam, elok, kemas, kuat, barulah dia akan berkesan membentuk individu yang ke mana pergi sekalipun dia akan dapat menjaga dirinya. Dia tak mudah nak terumbang ambing, dia tak macam lalang, kerana dia ada kekuatan dalam diri. Dia meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan dia, pahala dosa, syurga, neraka. Inilah dia unsur akidah yang ditanamkan seawal surah-surah Makkiyah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Ya, begitu juga dalam surah Makkiyah kita akan lihat penekanan kepada aspek risalah. Risalah maknanya pengutusan rasul. Cerita tentang nabi-nabi terdahulu. Wahai Muhammad SAW, kalau engkau berada dalam keadaan susah, umat sebelum kamu pun pernah menganiaya nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka, rasul-rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Ya, ini adalah pembawakan konten yang terdapat dalam surah Makkiyah. Di samping itu, yang ketiga kita akan lihat surah Makkiyah ni penekanan kepada unsur Al-Ba'ats. Al-Ba'ats ini maknanya kebangkitan semula. Lepas mati mesti ada hisab, mesti ada syurga neraka, mesti ada titian sirat dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah antara perkara yang namanya akidah yang akan ditekankan oleh surah-surah Makkiyah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, surah Makkiyah ni kalau kita perhatikan dalam susunan Quran, duduknya nombor 17. Mempunyai ayat 111 jumlah keseluruhannya, dan dia justru dianggap antara surah yang panjang. Ya. Jadi surah ni kalau disusun dalam Al-Quran mengikut tertib yang kita jumpa dalam mushaf, duduknya nombor 15. Artinya antara yang pertengahan lah, antara yang juzuk yang pertengahan, iaitu juzuk ke-15, juz yang ke-15. Kadang-kadang mereka bertanya, kan ke surah ni turun mengikut jawapan kepada soalan yang dikemukakan oleh orang Arab. Contohnya ayat pertama turun ke Iqra. Kenapa pula Iqra duduknya kat ujung? Kenapa Fatihah yang nombor 1? Begitu juga Al-Baqarah turunnya di Madinah. Kenapa duduknya nombor 2? Nampak tak soalan yang dikemukakan oleh masyarakat pada hari ini? Jawapan pada soalan ni sebenarnya turunnya Quran ni diturunkan oleh Allah SWT di satu tempat namanya Sama'ud Dunya pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu juga kita baca dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Turun Quran itu sebuah dari Baitul Izzah di sisi Allah SWT, dan yang ketujuh turun ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita sekaligus. Tetapi turunnya pula kepada Nabi Muhammad SAW, mengambil kira persoalan yang timbul, suasana yang berlaku, keadaan pengalaman baru yang ditemui. Jadi barulah ayat itu turun mengikut pada keperluan soalan yang berlaku pada zamannya. Jadi kemudian bila semuanya sempurna turun, sampailah ayat yang terakhir turun, kan? Ayat yang terakhir turun, ayat pertama tu sampai terakhir. Kemudian datanglah Jibril AS untuk mengajar Nabi SAW susunan yang sebenarnya pada peringkat awal di sisi Allah SWT. Jadi itulah susunan yang ada kat kita pada hari ini. Bukan seperti mana yang dakwa oleh golongan Syiah Rafidah yang kata Quran ni tinggal 23 lagi dah lesap, dah hilang. Antara isu besar kita, perbezaan kita dengan Syiah yang mengatakan bahawa Quran ini tinggal 1/3, 2/3 lagi telah disembunyikan oleh masing-masing Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, surah Isra ni rupa-rupanya antara surah yang paling digemari oleh Nabi SAW, iaitu baginda membacanya surah ini tiap-tiap malam bersama dengan surah Az-Zumar. Umpamanya hari Jumaat kan, jadual Nabi SAW menggalakkan kita, menyuruh kita, bahkan di satu sunnah untuk kita baca surah Al-Kahfi. Bukan seperti yang dianggap baca surah Yasin, tuan-tuan ya. Baca surah Al-Kahfi sebenarnya tak lama baca Yasin. Cuba kita berubah kepada satu desaan suruhan Nabi SAW, iaitulah kita baca surah Al-Kahfi. Ya, dan surah Al-Isra ni rupanya dibaca oleh Nabi SAW sahabat malam, tiap-tiap malam bersama dengan surah Az-Zumar. Lepas tu nak tidur pula, Nabi SAW akan baca surah Alif Lam Mim Sajadah dan surah Al-Mulk. Barang siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur, katalah dia mati pada malam itu, Allah SWT akan mengangkat daripadanya siksa kubur. Allah siksa kubur, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ya.
Siksa kubur. Siksa kubur ni bila disebut oleh Imam Qurtubi dalam tazkirahnya, bila Nabi SAW, Nabi Isa AS jalan dengan teman-temannya, pengikut-pengikutnya, maka Allah memberi kemampuan Nabi yang mulia ni untuk mengejutkan seorang yang telah mati. Nabi Isa ni punya kelebihan, iaitu boleh menghidupkan orang telah mati. Mukjizat yang Allah beri kepada dia. Dibangunkan seorang telah mati, maka orang itu dibangunkan, dia pun terkejut melihat rambutnya putih, padahal dia mati itu hitam. Rupanya barulah dia sedar dalam kubur itu siksaan yang dilalui sampai rambutnya semua putih saja. Ini antara siksa kubur yang akan diangkat oleh Allah SWT dengan kesungguhan seseorang Muslim ini untuk beriltizam dengan membaca surah Al-Mulk surah 3. Ya, jadi tiap-tiap surah ini memiliki kelebihan, keistimewaan yang tertentu. Dan surah Al-Isra adalah salah satu daripadanya yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, ya. Mengapa begitu tinggi kedudukan surah ini di sisi Nabi SAW? Bukanlah maknanya Nabi meninggalkan surah-surah yang lain, tuan-tuan. Macam kita bila pindah ke rumah baru, digalakkan untuk baca surah Al-Baqarah keseluruhannya. Ya, baca daripada ayat 1 sampai berapa ayat. Tak mampu baca, segila-gila dengan isteri. Abang baca 186, kau baca 100. Ajak anak kita baca, gila-gila. Abang baca 100, ibu baca 100, engkau baca 86 ayat atau sebagainya, dengan syarat dibaca berterusan. Kerana dalam hadis yang sahih menunjukkan orang yang membaca surah Al-Baqarah dalam rumahnya, nescaya syaitan tidak akan masuk selama 2 minggu. Ya, kalaulah kita beli rumah ni milik orang Hindu utamanya, lebih lagi hantunya, jinnya, lagilah kita kena baca surah Al-Baqarah ni. Ya, kata guru saya almarhum hingga dunia dia, ya, baca surah Al-Baqarah, baca sendiri, jangan buka kaset CD, jin pun tengok je kau. Tuan-tuan yang boleh sekalian, ya. Jadi surah Isra ni balik kepada kisah yang sedang kita bincangkan. Kita nak tadabbur ayat satu-satu, 111 ayat. Kalau Allah izinkan, kita dapat menyempurnakan keseluruhannya. Ya, kalau tidak pun mana kita mengetahui mukadimah mengapa surah ni amat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Lantaran itu dari riwayat Ahmad, Nabi SAW tidak pernah tidur pada satu malam melainkan baginda akan baca surah Al-Isra bersama dengan surah Az-Zumar. Ya, kerana sebenarnya kata para ulama tafsir, Imam Qurtubi sebagai contohnya, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Isra ni, dia mengandungi beberapa tema utama. Ya, Quran ni kalau kita perhatikan, ada tema dia. Apa kisah utama? Selepas kita faham di Makkah atau Madinah, dia akan membentuk pattern kepada surah tersebut. Patternnya ialah kita dah sebut tadi, dia penekanan pada aspek akidah dan apa benda yang dia bawa dalam surah itu. Ya. Jadi surah Isra ni dimulakan oleh Allah SWT dengan penceritaan satu pengalaman yang hebat yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW, iaitulah pengalaman dibawa berjalan menaiki langit yang 7 lapisnya, bertemu dengan para nabi dalam peristiwa yang masyhur dengan nama Al-Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra itu perjalanan waktu malam, maknanya daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis, itu namanya Al-Isra. Kemudian naik daripada Baitul Maqdis itu, bertemu dengan Allah SWT dalam satu riwayat untuk mendapat watika salat, mendapat kewajipan salat, antara ibadah yang cukup istimewa di sisi Nabi SAW. Dan surah Isra ini mempunyai satu kaitan yang amat mendarah daging Nabi SAW, kerana sebelum turun surah Isra ni, Nabi mengalami tekanan yang maha hebat. Kita semua tahu kematian seorang sahabat yang bernama Yasir dengan isterinya Sumayyah. Mereka ni kedua-duanya merupakan syuhada yang pertama atau yang awal mati syahid kerana mempertahankan akidah. Kita tahu kisah penderitaan yang dialami oleh Khabbab bin Al-Arat. Tahu penderitaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ajma'in. Lepas tu klimaks kepada ujian Nabi SAW ni, kematian dua orang insan yang sangat penting dalam hidup Nabi, iaitulah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan juga Abu Talib. Walaupun yang kedua ni mati dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah SWT, tetapi dua insan ni punya kaitan yang sangat penting dengan dakwah Nabi
Justru baca surah ni barangkali mengingatkan Nabi kepada banyak pengalaman, kenangan manis bersama dengan manusia-manusia keliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah kan. Ya, kita kalau nak gembira simpan baju kahwin dahulu. Bila nak bergaduh dengan isteri dia, tengok dalam hari dia baju kahwin. Tak jadi nak bergaduh. Umpamanya tuan-tuan tengok gambar dulu. Dulu kurus saya pinggang 32. Sekarang dah 63. Tentu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam ayat ini dia mempunyai kaitan yang banyak dengan perjuangan awal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti yang pertama daripada surah Isra ni kalau kita lihat adalah menerapkan tentang pengalaman perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan satu bentuk penghargaan di sisi Allah SWT. Nabi sentiasa dihargai oleh Allah SWT, sentiasa diberikan kedudukan, diberikan macam-macam nikmat, kurnia. Antara kurnia terbesar itulah Nabi dipilih untuk menjelajah langit yang ada di atas kita. Ya, inilah peristiwa yang disebut oleh Allah SWT pertama-tamanya dalam surah Al-Isra. Nanti kita uraikan lebih lanjut. Ya, yang kedua kalau kita perhatikan dalam surah Isra juga mengisahkan tentang Bani Israel. Bani Israel iaitulah golongan Yahudi yang mempunyai sejarah turun-temurun daripada zaman Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, ya, dan kemudian Nabi Yusuf, abang-abang Nabi Yusuf ini mereka merupakan golongan Bani Israel, kabilah yang 12. Ya, kita semua faham ketika Nabi Yusuf dianiaya oleh abang-abangnya itu, maka Nabi Yusuf kemudian memuliakan mereka, mengajak mereka masuk dalam Mesir. Itu cerita yang disebut oleh Allah dalam surah Yusuf. Kemudian mereka pun berkembanglah dekat Mesir. Jadi kabilah-kabilah yang selama 12 kabilah ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, maka kemudian kita dapat lihat zaman ke zaman keturunan mereka berkembang, malangnya mereka tidak lagi mentaati perintah Allah SWT dan Nabi-Nabi yang diutuskan. Allah bawa kisah tentang golongan Yahudi. Ya, kita kenalah faham kebanyakan ayat yang merujuk perkataan Yahud, dia merujuk kepada golongan yang ekstrim, yang jahat, yang dengki, yang ingkar. Tapi kalau sebut Bani Israel, kebanyakannya merujuk kepada golongan yang baik. Ya, jadi ini perkara kedua yang dibawa oleh Allah SWT. Lagi kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ni, inti yang ketiga yang dibawa oleh Allah SWT itu kisah tentang kehebatan ciptaan Allah SWT pada malam, siang, peredaran bumi, langit yang Allah bawa dalam surah ni juga satu aspek akidah yang kalau kita perhatikan mempunyai nilai yang sangat penting dalam diri untuk rasa bersyukur. Jadi Allah SWT nikmat yang begitu banyak dikurniakan kepada kita. Ya, yang keempat kali dibawa oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra ni juga adalah hubungan kemasyarakatan, hubungan kemanusiaan. Yang dibayangi yang pertama sekali iaitu hubungan kita dengan ibu ayah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ya, Allah bawakan kewajipan mentaati Allah SWT dan kemudian diikuti dengan kewajipan menjaga hak ibu ayah. Ini dia. Ya, lagi yang kelima yang dibawa oleh Allah SWT dalam surah ini iaitu tentang kesesatan golongan musyrikun yang mencabar Nabi SAW, minta kepada Nabi perkara-perkara yang tak masuk akal. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inasa. Golongan musyrikun ini dia telah pun mengatakan kepada Nabi SAW bahawa malaikat-malaikat merupakan anak-anak perempuan Allah SWT. Sedangkan mereka pun sedia maklum bahawa orang-orang Arab ini tidak suka kepada anak perempuan. Sebahagian kabilah mereka ni kalau lahir anak perempuan itu satu aib yang besar, memalukan. Ya, sampai Allah Taala sebut dalam surah yang lain, surah An-Nahl sebagai contohnya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib yatawara min al-qaumi min su'i ma busyira bihi ayusikuhu ala hunin am yadusuhu bi turab. Ya, golongan musyrikun setengah kabilah, tak semua, kalau lahir anak perempuan saja jadi aib, malu. Allah gunakan ayat cantik, wa idza busyira ahaduhum, bila diberi berita busyra, berita gembira. Lazimnya orang berkahwin dapat anak satu berita gembira, tapi dalam kegembiraan itu menjadi sedih, bertukar sekemuta kerana rupa-rupanya yang dilahirkan adalah perempuan. Lalu akan tersimpanlah perasaan dalam diri, ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab. Apakah menjaga, membela anak ni dalam kehinaan, atau menyalusuh fi turab, ataupun tanam di hidup. Orang Arab benci kepada anak perempuan.
sebahagian mereka, tak semua. Tapi dibawa oleh Quran bagi menunjukkan adalah dia punya saiz juga, dia punya bilangan yang tertentu. Tapi mereka menyifatkan malaikat-malaikat yang ada perempuan Allah Taala. Macam mana? Macam mana orang kafir? Dia nak berkeadaan hebat, penampilan dirinya, tetapi dia buat Tuhannya pun dia buncit. Tengok tak? Tengok tak? Dia nak keadaannya hebat, pandangan orang kepadanya terpandang, termulia, tapi Tuhan dia mempunyai tangan banyak umpamanya, berhidung seperti gajah contohnya. Tengok, ini manusia yang menggunakan akal yang singkat untuk mentafsirkan tentang fenomena ketuhanan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, inilah di antara perkara-perkara yang dibawakan, inti atau tema yang dibawa oleh surah Al-Isra yang akan kita lihat bila sampai waktunya kelak. Tapi dimulakan dengan satu penceritaan pengalaman Nabi SAW melalui Al-Isra wal Mi'raj. Ya, itulah pada ayat pertama bila Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada mereka kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, pertama-tamanya Allah mengajar kita untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah yang simple. Kata para ulama tafsir, Allah ni punya kaya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kalau Allah tak mengajar kita cara, teknik, kaedah untuk mengucapkan syukur kepada Allah, tentulah kedudukan kita ni akan berbeza-beza di sisi ini. Tentulah kalau seorang profesor kat universiti, pelajarannya tinggi, qualificationnya hebat, tentulah kalau dia nak puji Allah, dia mengarang ayat-ayat yang cantik, yang indah dalam bahasa apa yang dia senang. Kerana profesor-profesor ni cakap Melayu tak berfasih sangat, cakap bahasa Inggeris lagi fasih. Ustaz, sorry Ustaz, I tell you dia cakap bahasa Inggeris lagi fasih bahasa Melayu. Nampak macam mana? Dia bangga dengan bahasa Inggeris. Tak apa, semuanya daripada Allah Ta'ala. Artinya kalau orang yang bijak, dia akan gunakan ayat yang indah, cantik, ubahan, karya dia yang indah, yang menarik, yang hebat. Cikgu bahasa Melayu tentulah ayatnya lebih cantik. Kalau orang yang tak belajar tinggi, tentulah perkataannya susah nak puji Allah, dia pun tak reti. Tapi Allah tidak menyusahkan kita. Allah ajar kita untuk puji dia dengan kalimah yang mulia. Tengok tuan-tuan, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai kalau nak timbangkan kalimah-kalimah ini, Subhanallahil azim, Subhanallah bihamdi, lebih berat daripada dunia dan sisi kandungan. Kita buatlah ayat macam indah, panjang pun, hebat, cantik, bunganya sekalipun takkan sama dengan kalimah di sisi Allah ditimbang di atas timbangan. Jadi bila Allah ajar kita kat sini tuan-tuan, kata Subhanallah, dia adalah satu tanda rahmat, kasih, belas, ihsan Allah SWT untuk kita gunakan. Ya, sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, disebut dalam hadis, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kan? Subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi. Dua kalimah, kalimatani khafifatani al-lisani, thaqilatani fil mizani, abbatani lir-rahmani. Subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi. Dua kalimah. Ya, ringan atas bibir, berat atas timbangan. Dikasihi oleh Ar-Rahman, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi. Senang tak tuan? Ya Allah, hari ini kita nanti dah habis, dah menuju ke penghujung hari. Sekejap lagi nak tidur, lagi 1-2 jam. Agaknya berapa peruntukan waktu kita untuk ucap kalimah macam ni tuan? Banyak lagi. Ya Allah ni maha kaya tuan. Dia tak mensyaratkan ini sahaja manusia masuk syurga. Tak. Bahkan semua kerja yang kita lakukan, kalau niat kita betul, semuanya dikira sebagai pahala. Al-Imam Nawawi sebut dalam kitabnya Al-Azkar, dengan syarat pagi-pagi kita bangkit, niat kita adalah untuk buat segala macam benda yang membantu kita untuk taat kepada Allah. Lebih pelik lagi kalau kita lihat dalam hadis, bahkan menolong seseorang mengangkat bebannya untuk masuk dalam kereta pun, dan kenderaannya pun pahala, sedekah.
Semayang sunat duha 2 rakaat pun dapat membalas segala sendi-sendi yang Allah beri pada kita 300 lebih dalam badan ini, untuk kiranya kita bayar balik semula lah. Seolah-olah begitulah. Kalau nikmat itu nak kena bayar balik semula. Tuan, badan kita ada sendi 300 lebih kan? Ya, doktor memperakui dia saintifik. Dalam hadis dinyatakan seperti itu. Sendi ni kalau satu tak fungsi, tuan-tuan, ada tangga ni tak boleh. Saya kan, ibu kita yang sudah tua, nak naik pun Allah, tingginya ofis kau ni. Macam mana mak naik nak? Orang kena gap, tengok kena gap. Tuan-tuan, dia cabut satu daripada nikmat itu. Maka Allah ni Maha Kaya. Justru apa sahaja yang kita niatkan daripada bangun pagi tadi, kalau kita sebut, ya Allah, aku nak pergi kerja untuk lakukan perkara yang terbaik dan mencari rezeki yang halal, semua itu kira pahala, tuan-tuan. Dan syarat niat kita mesti betul. Ditambah pula kalau kita rajinkan diri kita untuk melafazkan kalimah-kalimah yang mulia ni, tasbih, tahmid, takbir. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak nikmat yang Allah beri kepada kita sebagai orang Islam. Umur pendek, amalan besar berganda-ganda. Dah tu besok ke akhirat, walaupun kita yang kemudian dari sudut kronologi umur dunia, kita yang mula-mula masuk syurga. Tengok tuan, nikmat menjadi orang Islam pun tak boleh nak buat ke tuan? Pun tak boleh nak buat. Allah rugi sangat lah tuan-tuan yang boleh kat sekalian. Kita selalu lalai kan, lupa. Penting niat tuan-tuan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Tuan-tuan ambil handphone ni kan, ada WhatsApp. Tujuan apa WhatsApp tu? Kalau hantar kita kepada seseorang di sana dan tujuan, jom semayang, kita nak masuk maghrib, berhenti buat kerja semayang, kan? Hantar gambar juadah satu makanan yang enak, kita makan ini anak seperti ini. Di Malaysia kita sering bertanya, nak makan di mana? Ini nak makan apa? Tapi orang-orang kat Syria tak ada makanan, nak makan tuan-tuan yang boleh buat masalah. Kan? Kita ingat kesusahan kat sini atas kesusahan orang yang berada di negara lain. Jadi mana? Tapi kalau dulu kita membaca, menghantar mesej-mesej yang tak ada kepentingannya, tuan-tuan, takut-takut berdosa, tuan-tuan. Takut-takut berdosa. Ya, banyak peluang kita untuk dapat pahala, kita lupa niat dekat awal, dia jadi dosa. Ruginya tuan-tuan yang dimiliki Allah. Ya, kita duduk dalam masjid, kalau duduk setakat tunggu isyak dapat. Tapi kalau kita duduk dengan niat iktikaf pula, berganda-ganda pahala. Tengok, penting tak niat? Penting tak? Tuan-tuan sampai disebut dalam hadis, bagi orang yang rajin qiyamul lail, dia dah berazam nak qiyamul lail. Tapi kerana tuntutan hidup, orang datang ke rumah, ada tetamu begitu begini, tanggungjawab dan sebagainya, dia tertidur lambat, tak bangun tahajud. Tapi dia telah niat, niyatul muslim khairu min amali. Dalam hadis mengatakan, niat seorang Islam itu lebih baik daripada amalan. Maka dengan sebab niat dia, dikira dia tidak bangun tahajud pun dikira bangun tahajud. Dengan syarat dia konsisten. Jangan setiap malam macam tu je. Niat tu mesti disertai dengan usaha. Ya, tuan-tuan yang dimulakan Allah sekalian. Tengok, jadi Allah menggunakan satu kalimah yang pendek tapi nilainya di sisi Allah begitu besar. Iaitulah kalimah Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdih. Jadi Allah mengajar kita untuk memulakan hidup kita dengan niat yang baik, ingatkan Allah SWT, kaitkan diri kita dengan Allah SWT, maka segenap kerja yang kita lakukan akan mendapat pahala di sisi. Baik tuan-tuan. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah telah menggerakkan, maksudnya Allah yang telah menggerakkan hamba-Nya laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi baraknahu lahu. Di sini Allah sandarkan makhluk yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, hamba-Nya, dengan sandaran yang sangat hebat. Disandarkan kepada satu yang benda yang macam sebut pada tuan-tuan lah, kan? Disebut dalam hidup pada hari ini. Sebagai contohnya, ini kereta. Tapi kalau kita sebut ini kereta, contohnya Perdana Menteri, tengok, kereta dah jadi mulia, kena disandarkan kepada PM contoh. Ini kereta, biasa kereta. Tapi kalau sebut kereta ini, contohnya kereta, dia ada betul agung. Jadi itu akan menyebabkan nilai tersebut bertambah. Maka nilai yang paling hebat bertambah kepada seseorang itu bila disandarkan kepada Allah SWT. Ya, jadi sini Allah mengajar kita untuk berbangga menjadi hamba ni.
Macam Nabi SAW di sini, tidak ada benda yang lebih mulia daripada disandarkan kepada Allah SWT. Maka Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah SWT. Kita pun diajar untuk sentiasa ingat satu benda yang kita buat, kita nak mardatillah, kita nak keridhaan Allah SWT. Ya, tidak ada benda yang lebih mulia daripada kita menjadi hamba Allah SWT. Berbanding dengan menjadi hamba nafsu, jadi hamba kepada wang yang tak pernah sudah-sudah, dan lebih hina lagi menjadi hamba kepada manusia, yang mana manusia itu tidak akan beri syafaat apa-apa muka kita ke akhirat besok. Ya, jadi ayat ini menggunakan kata abdi bagi menunjukkan kemuliaan darjat tinggi Rasulullah SAW. Dan para ulama bersepakat mengatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada baginda Rasul ini adalah melibatkan ruh dan juga jasad. Bukan seperti yang ditakwilkan oleh setengah golongan yang menggunakan logik akalnya. Dahulu ketika Islam jatuh, zaman Turki jatuh, Turki Osmani, kerajaan Osmania jatuh, maka antara yang paling teruk menjadi mangsa serangan barat orientalis ini adalah Universiti Al-Azhar. Maka Universiti Al-Azhar ni ulama-ulamanya dipengaruhi oleh pemikir-pemikir daripada barat, daripada Jerman, daripada Perancis yang paling banyak, daripada United Kingdom, British. Maka ulama-ulama ini dibawa keluar daripada Mesir untuk duduk dekat Paris, duduk kat Sorbonne, duduk dekat Bonn, duduk kat mana, kat UK ke. Maka didoktrinkan dalam diri bahawa semua benda dalam Islam ni layak kepada pentafsiran semula, kan? Sampailah kepada pentafsiran mengatakan bahawa yang Allah gambarkan syaitan dalam Quran ni semua bukan syaitan, dia kuman sebenarnya. Kuman. Jadi cuba nak sinkroniskan semua benda itu dengan akal, logik akal. Jadi kalau ikut logik akal, nak bergerak sekali mata jarak yang begitu jauh, beribu batu, separuh malam, pulang semula, naik ke langit pula, tak logik akal. Maka mereka mengatakan bukan Nabi yang menjalani, ruh Nabi SAW saja. Tuan-tuan, kalaulah setakat ruh, dia bukanlah satu kelebihan, tuan. Ruh ni kalau dilalui oleh Nabi, sama lah macam kita. Malam kita mimpi pergi ke Jepun, balik semula ke sini. Gitu, nampak? Tapi Nabi SAW tidak. Ini adalah peristiwa yang melibatkan ruh dengan jasad. Kali itu bila sebut abad, dia mesti kombinasi ruh dengan jasad. Abdullah, hamba Allah. Boleh tak dia kata, Tuan, nama Muhammad, ruh saja, saya panggil ruh saja. Dia mestilah melibatkan ruh dengan jasad. Ya, tapi nak buat macam mana ketika Islam jatuh dahulu, tamadun Islam, empire Islam jatuh, maka negara umat Islam ini, ulama-ulama yang ada pada waktu itu terpengaruh dengan barat. Sebagian mereka sampai memfatwakan pakai tudung tak wajib. Itu hanyalah satu taklif orang Arab. Orang Arab duduk dalam keadaan negara mereka ni lelakinya kuat nafsu, maka orang perempuan kena pakai tudung. Macam-macam serangan pemikiran berlaku kepada orang Islam yang mengakibatkan pemikiran mereka jadi macam tu. Ada sesetengahnya berkata pula, kisah-kisah yang Allah bawa dalam Quran ni belum tentu betul. Kita mesti buktikan dahulu dengan eksperimen. Tuan-tuan ini mulia wasiat, zaman kemelut berlaku kepada umat Islam pada masa jatuhnya kerajaan Islam Osmania Turki jatuh. Maka negara-negara umat Islam yang ada ni dibahagi-bahagikan secara faraid kepada puasa-puasa dunia Kristian pada masa itu. Maka berlakulah penjajahan fikiran. Ya, dan penjajahan fikiran masih berlaku lagi kepada kita. Kita belum merdeka sebenarnya. Tengok kan, kita duduk kat negara yang telah pun ditinggalkan British lebih 50 tahun yang lampau. Kalau orang lahir pada masa British keluar tu, sekarang usianya sudah usia pencen, betul? Kalau kerajaan bagi kontrak, sambunglah kontrak. Tak ada duduk dekat rumah. Nak ceritakan kematangan hidup. Tapi tuan-tuan yang boleh katakan, kita masih lagi berkiblatkan kepada British law. British law, betul tuan? Tanahnya, undangannya, perniagaannya, semua British. Pelik tak? Kita kat sini orang Islam, Melayu, dominan yang paling ramai, majoriti. Ada Hindu, ada Buddhis, ada bangsa-bangsa lain, minoriti. Tapi tuan-tuan, undang-undang dipakai tak melibatkan semua yang ada kat Malaysia tu. Tengok. Ya Allah, kalau orang tu lahir pada masa itu dihantar ke Faculty of Law kat mana-mana tempat dalam dunia yang patut dikumpulkan orang bijak ni balik dah kena buat undang-undang. Kalau kita tak terima undang Islam pun, kaji pada sebab kita Melayu lama ke, ambil undang-undang Melayu dulu. Betul, tengok. Dia pun tahu kita pakai undang-undang British, kan?
Betul tak? Ada di kalangan ulama Islam pula yang berkata kita jangan bimbang sebab undang-undang British dan undang-undang paling dekat kepada Al-Quran Al-Karim. La ilaha illallah. Kesiannya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tengok penyajaran fikiran berlaku pada kita. Ini dipanggil Rasul Fikri. Ya, kalau biasa dari sudut fizikal itu satu benda yang menyayat hati, tapi